Kita beralih ke negeri di bawah Bayu. Semangat muhibah rakyat Sabah cerminan konsep Malaysia Madani. Untuk perinciannya terus bersama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Jovinia. Baik Sahih, ukhuwah dan hubungan kejiranan erat dalam kalangan masyarakat Kampung Lok Batik Tuaran boleh dijadikan contoh kepada kampung-kampung lain di seluruh negara. Ia selari aspirasi membina ummah madani berlandaskan konsep Malaysia Madani. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan menyatakan demikian selepas menjadi panel jemputan program Mal Hijrah 1447 Hijrah di Masjid At-Taubah Tuaran. Soalan-soalan yang diberikan oleh jemaah juga soalan yang sukar untuk dijawab. Dialog sangat interaktif dan kita merasa begitu berbesar hati melihat bahawa ukhuwah dan juga betapa kuatnya hubungan kejiranan, hubungan masyarakat di Kampung Lok Batik ini yang semestinya boleh menjadi tauladan kepada tempat-tempat yang lain. Menurutnya, forum dianjurkan dengan tema membina ummah madani amat signifikan kerana mampu memupuk kepahaman menyeluruh terhadap konsep madani bukan hanya dalam kalangan pemimpin tetapi seluruh masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau yakin program seumpama mampu menyatukan fikiran, tindakan dan sokongan rakyat dalam membangunkan Malaysia lebih seimbang, sejahtera dan makmur. 1,102 pelajar di kawasan Parlimen Sepanggar menerima surat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti. Surat tawaran diserahkan sendiri Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sa'mud. Thank you so much lah kepada YB sebab datang melawat rumah ke rumah, bagi bantuan, bersyukur jugalah. Semangat juga kalau begini pergi sambung sekolah. Saya tidak berapa expect boleh dapat dari UMS sebab saya isi tu dengan harapan saya berdoa aja harap dapat, tapi memang tidak expect tinggi lah. Terus buka aja UPU dapat tawaran dari UMS, saya sangat gembira. Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata pelbagai inisiatif disediakan bagi memudahkan pelajar menyambung pengajian termasuk dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional TVET. Kita ada pelbagai inisiatif yang kita berikan kepada pelajar ini untuk menarik mereka masuk ke universiti ini. Yang penting mereka masuk dulu ke universiti dan dalam universiti sendiri kita banyak inisiatif-inisiatif yang kita tawarkan daripada kajian madani ini untuk memungkinkan mereka habis belajar dan seterusnya melangkah lebih jauh. Inisiatif disalurkan termasuk sumbangan tunai RM500 daripada Yayasan Perkasa Siswa, wang pendahuluan pinjaman PTPTN RM1,500 serta bantuan tunai tambahan daripada pejabat Parlimen Sepanggar. Tambah Datuk Mustafa, usaha berterusan ini penting untuk memastikan lebih ramai pelajar dari kawasan luar bandar dapat menjejak kaki ke Menara Gading sekaligus membina generasi berilmu dan berkemahiran tinggi. Kelab Seni Islam wajar diwujudkan di sekolah sebagai platform mengekalkan seni warisan budaya. Ia sebagai langkah memperkenal dan memupuk kecintaan terhadap kesenian Islam dalam kalangan generasi muda. Menurut Exco Agama dan Pendidikan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, usaha menyemarakkan kesenian Islam seperti kompang, berzanji dan marhaban juga perlu menggunakan pendekatan lebih segar dan mesra belia. Kita sudah berikan variasi yang sesuai dengan anak-anak muda tanpa menyingkirkan asas daripada nilai-nilai kesenian yang asal itu. Dan kita berusaha juga untuk mencari guru-guru yang sesuai untuk anak-anak muda ini dan kalau boleh kita akan wujudkan klub-klub kumpang, klub-klub berzanji dan marhaban di sekolah-sekolah rendah lagi. Beliau berkata demikian dalam Mahrajan Kesenian Beduk, Kompang, Nasyid, Berzanji dan Marhaban sempena Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-13 di Membakut. Pertandingan beduk dimenangi Musa Sahad dan Muhammad Halmi Safwan Sabli, manakala kumpulan Azain dan kumpulan Nur Zafirah memenangi pertandingan nasyid. Pertandingan Berzanji dan Marhaban pula dimenangi kumpulan Dahabi.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah melaksana operasi penguatkuasaan pemakaian tali pinggang keledar bas ekspres dan bas persiaran. Operasi bertujuan memastikan semua pemandu dan penumpang memakai tali pinggang keledar sebelum kenderaan memulakan perjalanan. Menurut Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Aris Ali, langkah ini diambil bagi meningkatkan tahap keselamatan kenderaan pengangkutan awam dan mengurangkan risiko kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa. Kegagalan mematuhi arahan berkenaan, pemandu dan penumpang dan pengendali syarikat akan dikenakan notis saman sebanyak RM300 di bawah kaedah 4 dan 4A, kaedah kenderaan motor, tali pinggang keledar 1978 pindaan 2008. Beliau berkata demikian kepada media selepas operasi penguatkuasaan di Terminal Bas KK Central, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menggesa orang ramai supaya memanfaatkan aplikasi MyJPJ sebagai saluran untuk membuat aduan berkaitan kesalahan lalu lintas. Statistik menunjukkan lebih 93,000 kes kemalangan jalan raya melibatkan bas persiaran dan bas ekspres direkodkan di Sabah sejak 2020. Isu pencerobohan tanah di kampung Jimpanga Beaufort kini dianggap selesai. Tapak seluas 3 hektar ditawarkan kerajaan negeri sebagai penempatan baru, kira-kira 200 penduduk terlibat. Namun, insiden itu menjadi peringatan jelas bahawa menduduki tanah tanpa hak milik yang sah membawa risiko besar. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Raid Roslan. Kampung Jimpanga mula diterokai sejak zaman estet British lagi. Dan sejak puluhan tahun lalu, ia dihuni komuniti Kadazan Dusun Murut Rongus KDMR yang membina kehidupan di sini namun tanpa geran tanah. Tanah berhak milik ini, pemilik tanah mempunyai hak ke atas tanah yang telah diberi milik kerana mereka perlu bayar cukai tanah. Dan juga ada syarat-syarat tanah yang di mana mereka perlu mematuhi. Konflik tercetus apabila pemilik sah tanah mengambil tindakan undang-undang untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Penduduk pula terpaksa mengosongkan rumah yang mereka diami sejak sekian lama. Mereka telah menduduki tanpa menyemak terdahulu secara detail, secara terperinci apa status tanah yang mereka duduki. Tanpa dokumen sah dan tanpa kebenaran tuan tanah, mereka dianggap menceroboh dan berdepan risiko diusir. Prihatin dengan nasib penduduk, kerajaan negeri tampil membantu. Kawasan seluas 3 hektar disediakan di Kampung Batu 61 untuk penempatan baru bagi penduduk asal Kampung Jimpanga. Ibu, terima kasih atas penempatan tapak baru yang berada di Batu 61. Saya pun dipahamkan projek ini Datuk akan tanggung sepenuhnya. Keprihatinan kerajaan, maka mereka juga berusaha untuk menempatkan tanah, untuk mencari tanah untuk mereka ditempatkan. Dan inilah keperluan mereka. Meskipun isu Jimpanga selesai secara baik, ia wajar dijadikan pengajaran oleh semua pihak. Undang-undang tanah jelas, rumah tanpa geran, umpama hidup tanpa jaminan. Kalau ada yang orang tinggal di mana-mana tempat yang orang punya garan, mohonlah janganlah bikin rumah di tempat orang. Bagus lagi cari tempat sendiri. Bila mau buat rumah, tolong selidiki dulu, pergi di Jabatan Tanah mau tahu betul-betul itu kawasan kosong ataupun ada geran. Membina rumah di tanah yang tiada geran hak milik umpama membina kehidupan di dasar yang rapuh. Isu di Kampung Jimpanga menjadi peringatan bahawa mendirikan rumah di tapak yang bukan hak milik boleh mengundang risiko besar. Muhammad Raid Roslan, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama saya untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih, Jovi.